Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam subjek Bahasa Melayu tahun 3. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat dan baik. Mesti anda semua tidak sabar-sabar lagi nak tahu apakah tajuk yang kita akan belajar kali ini. Baiklah, jom kita mulakan pembelajaran kita. Okey murid-murid, hari ini kita akan menguasai golongan kata dan pembentukan ayat dengan betul, iaitu ayat tunggal, ayat majmuk, simpulan bahasa, kata nama am dan kata nama khas. Semoga murid-murid dapat memberikan sepenuh tumpuan supaya apa yang dipelajari dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Kita mulakan dengan ayat tunggal. Ayat tunggal bermaksud ayat yang terdiri daripada dua bahagian, iaitu subjek dan predikat. Apa yang dimaksudkan dengan subjek dan predikat? Subjek bermaksud bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat pula bermaksud bahagian ayat yang menerangkan subjek. Mari kita melihat contoh-contoh ayat tunggal. Contoh yang pertama, saya suka bersenam di sini. Saya merupakan subjek, suka bersenam di sini merupakan predikat. Contoh ayat tunggal yang kedua, pelajar itu membeli makanan. Pelajar itu merupakan subjek, manakala membeli makanan merupakan predikat. Kita teruskan dengan ayat majmuk. Ayat majmuk bermaksud ayat yang dibina dengan mencantumkan dua atau lebih ayat tunggal. Tapi kena ingat, untuk bina ayat majmuk mesti menggunakan kata hubung yang sesuai. Mari kita melihat contoh-contoh kata hubung. Contoh di sini seperti dan, tetapi, lalu, sambil dan atau. Mari kita lihat pula contoh ayat majmuk. Contoh yang pertama, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Di sini menggunakan kata hubung dan. Kita lihat pula contoh yang kedua. Adik menangis kerana dimarahi oleh ibu. Kata hubung kerana digunakan dalam ayat yang kedua. Kita teruskan dengan apa itu simpulan bahasa. Simpulan bahasa merupakan perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Simpulan bahasa juga mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Mari kita melihat contoh-contoh simpulan bahasa. Contoh yang pertama, dalam tangan, yang membawa maksud sudah tentu dapat. Contoh simpulan bahasa yang kedua adalah ambil hati, yang membawa maksud membuat sesuatu untuk menggembirakan orang lain. Dan contoh yang ketiga, ada bakat, yang membawa maksud mempunyai kebolehan. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan kata nama am. Kata nama am merujuk benda, manusia, tempat dan haiwan secara umum. Manakala kata nama khas pula merujuk benda, manusia, tempat dan haiwan secara khusus. Tetapi kata nama khas huruf pertama mesti ditulis dengan huruf besar.
kita akan lihat contoh kata nama am dan kata nama khas. Contoh yang pertama adalah benda. Benda adalah kenderaan. Kereta, proton perdana. Kereta merupakan kata nama am, manakala proton perdana merupakan kata nama khas dan perlu huruf besar pada permulaan perkataan. P untuk proton dan P untuk perdana. Seterusnya, kita lihat contoh yang kedua, iaitu manusia. Manusia ada lelaki, iaitu murid. Alif Ashraf. Murid merupakan kata nama am dan Alif Ashraf merupakan kata nama khas. Seterusnya perempuan, iaitu cikgu. Cikgu merupakan kata nama am, manakala Cikgu Siti Aisyah merupakan kata nama khas dan perlu ditulis dengan huruf besar pada permulaan perkataan, iaitu C untuk cikgu, S untuk Siti, A untuk Aisyah. Kita tengok contoh yang ketiga, iaitu tempat. Tempat yang kita pilih di sini adalah sekolah. Sekolah Rendah Sri Al-Amin Bangi. Sekolah sahaja itu merupakan kata nama am, tetapi jika dia mempunyai nama yang panjang seperti Sekolah Rendah Sri Al-Amin Bangi, itu merupakan kata nama khas dan perlu huruf besar pada permulaan perkataan. Seterusnya adalah pantai. Pantai Port Dickson. Pantai sahaja merupakan kata nama am, manakala Pantai Port Dickson merupakan kata nama khas. Dan yang terakhir sekali adalah daripada segi haiwan. Harimau. Harimau iaitu sang belang. Harimau merupakan kata nama am, manakala sang belang merupakan kata nama khas. Seterusnya adalah kucing. Kucing merupakan kata nama am. Si comel membawa maksud kepada nama kucing merupakan kata nama khas dan perlu ditulis dengan huruf besar pada permulaan perkataan. Okey murid-murid, macam mana pembelajaran kita hari ini? Saya harap semua lebih faham apa yang dipelajari pada hari ini. Sebelum kita akhiri kelas kita kali ini, marilah kita sama-sama renungkan sepotong ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang membawa maksud, Allah meninggikan darjat atau kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Okey murid-murid, terima kasih dan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.